Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM. Saya Syafiqah Farahin dan kita bertemu dalam slot pentaksiran bilik darjah atau nama singkatannya PBD. Diam tak diam kita telah pun sampai ke episod 27 dan harapnya semua penonton dapat meraih pelbagai ilmu, terutama guru-guru di sekolah untuk mendapat sedikit panduan bagaimana hendak mentafsir atau menilai prestasi murid-murid di sekolah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kelangsungan pada hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita. Baiklah, itu profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari SM Pendidikan Vocational Shah Alam Selangor. Hai Cikgu Farazila, apa khabar? Terbaik, Cikgu. Baiklah, gerangannya sudah pun berada di studio bersama saya, iaitu Cikgu Azman. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Syafiqah macam mana? Sihat juga dan kelihatan segak, Cikgu, untuk PB di dalam matematik pada hari ini. Dan Cikgu, tanpa melengahkan masa, Cikgu, kita akan, apakah intipati yang menjadi pembuka dalam perbincangan kita hari ini? Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Sama, Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ini saya akan berkongsi dengan guru-guru di luar sana tentang PBD dalam matematik. Okey, bersama saya Cikgu Azman bin Saad, guru kanan sains matematik daripada SMK Puncak Alam 3, JU Kebangsaan Kebat Matematik. Okey, PBD. Apa itu PBD? Ramai guru salah faham tentang PBD. Jadi pada hari ini saya cuba untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru di luar sana tentang PBD aspek matematik lah. Okey. Jadi PBD ini secara umumnya ialah tentang pentaksiran yang dirancang, dibina, dinilai, ditakbir oleh guru dan hasilnya adalah dilaporkan. Okey, jadi mengapa pula ada PBD ni? Untuk guru. Sebagai seorang guru, apa tujuan PBD ni? Yang pertama adalah untuk mengesan, mengesan pengetahuan sedia ada murid. Yang kedua adalah untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Yang ketiga, mengetahui keberkesanan PDC yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah merancang dan mengubah suai PDP kita selepas ini. Jika ada yang terkurang, kita akan baiki untuk pelajaran yang akan datang. Okey, itu untuk murid. Pula kita lihat bagaimana. Untuk murid pula, mengapa PDP penting? Yang pertama sekali untuk mengesan perkembangan diri sendiri. Murid tahu mereka ni faham tak faham. Kemudian mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid sepanjang pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pencapaian dalam pembelajaran. Kalau mereka faham, benda ni akan jadi mudahlah pada murid-murid. Jika tak faham, inilah peluang untuk mereka bertanya guru-guru. Jadi, bagaimana pelaksanaan dilakukan? Banyak kaedah, iaitu ada formatif. Formatif ada dua jenis. Yang pertama adalah formatif untuk pembelajaran. Yang kedua, formatif untuk sebagai pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sumatif, untuk tentang pembelajaran. Ada perbezaan antara untuk pembelajaran, sebagai pembelajaran dan juga tentang pembelajaran. Okey, seterusnya, cara pelaksanaan, semua guru sudah menggunakan cara yang sama, iaitu yang pertama sekali adalah kaedah lisan. Kita bercakap dengan murid kita. Yang kedua adalah pemerhatian. Kita melihat tingkah laku murid kita. Dan yang ketiga adalah secara bertulis. Kita memberikan ujian, memberi latihan dalam kelas dan murid melakukannya. Okey, seterusnya, pelaporan PBD. Setiap guru perlu simpan. Apa dia pelaporan ni? Ialah proses penyampaian maklumat pentaksiran kepada umum. Yang kedua, mengapa pula ada penyimpanan laporan ni? Untuk mengesan kemajuan murid. Dan yang ketiga ialah bagaimana disimpan. Pelbagai kaedah digunakan. Melaporkan tak penguasaan murid-murid untuk setiap kelas dilakukan. Okey, seterusnya kita lihat buku teks yang digunakan dalam tingkatan 4 dan 5 adalah buku teks warna biru dan juga warna merun. Inilah cantik bukunya, isi pun cantik. Jadi seterusnya kita tengok fikrah. Matematik KSSM tingkatan 4 dan 5 ni bertujuan untuk melahirkan murid yang fikrah matematik. Maksudnya otaknya tu adalah otak matematik. Dalam DSKP kita ada dinyatakan yang jelas. Ada bidang pembelajaran, nilai, kemahiran dan proses yang perlu murid-murid hadam dan juga kuasai supaya tercapailah hasrat matematik ini kepada masyarakat kita lah. Okey, di mana bidang pembelajaran untuk menengah atas semuanya ada 5, dan 5 iaitu yang pertama adalah nombor dan operasi, Yang kedua adalah sukatan geometri,
Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan algebra. Yang keempat adalah statistik kalian. Dan yang kelima adalah matematik diskrit. Untuk tingkatan 4 dan 5 ini, hanya ada 4 saja kita gunakan. Tidak adalah bahagian bidang matematik diskrit. Okey, di mana dalam buku teks kita, dalam DSKP kita telah diterangkan dengan jelas 4 bidang tersebut dan apakah topik-topiknya. Jadi murid-murid akan belajar ke semua topik-topik ini. Satu tingkatan 4, tingkatan 5. Tak banyak topik lah. Tingkatan 4 ada 10 topik, tingkatan 5 ada 8 topik sahaja. Okey, proses matematik dilaksanakan bagaimana? Okey, apa yang dipelajari oleh murid-murid kita? Yang pertama adalah tentu. Bila sebut matematiknya, memang orang kata fikir, selesai masalah. Okey, yang kedua adalah penaklulan, membuat penaklulan. Okey, yang ketiga adalah membuat perwakilan. Okey, membuat perwakilan. Okey, yang keempat adalah komunikasi secara matematik dan yang kelima adalah secara perkaitan. Inilah 5 proses matematik yang mana murid-murid perlu mahir dan gurulah akan membantu murid-murid untuk memahami kelima-lima konsep ini. Alright. Di SKP ni guru-guru semua, jangan dipandang setengah sekali saja, iaitu ketika mana membuat RPT. Kita kena lihat di SKP kita ini daripada muka surat hadapan sehingga surat belakang. Kerana di dalam itulah terkandung semua hasrat Kementerian Pelajaran untuk subjek matematik. Di dalam SKP inilah terkandungnya fokus yang perlu diberikan dalam matematik. Yang kedua, kemahiran abad 21. Apa yang ditekankan? Apa yang perlu murid-murid mahir? Apa yang perlu guru sampaikan? Yang ketiga adalah kemahiran fikiran tinggi. Bagaimanakah konsep kebat ini diterapkan dalam matematik? Ada terkandung dalam DSKP ini. Yang keempat, strategi pengajaran. Diajar juga apakah strategi yang sesuai kita gunakan untuk mengajar topik-topik tertentu ini supaya guru ada rasa terbimbing dan dibimbing. Dan yang kelima adalah elemen mata kurikulum. Bagaimana matematik ini dikaitkan dengan subjek lain supaya dapat digabung jalinkan. Dan yang keenam semestinya tentang pentaksaan bilik darjah. Bagaimana PBD ini dilakukan dalam matematik. Okey, jadilah pentaksaan bilik darjah ni apa kita lakukan? Ini dia. Tujuan untuk matematik ni lah ada dua. Yang pertama adalah menguji tahap penguasaan umum setiap murid dalam matematik. Yang kedua adalah menguji tahap penguasaan khusus murid dalam matematik. Itulah dua tujuan dalam PBD dilaksanakan untuk matematik ini. Okey. Matlamat PBD dalam matematik apa dia? Okey. Yang pertama sekali, bukan nak menguji. Bukan nak menguji atau membezakan murid-murid kita yang mana pandai, yang mana tak pandai. Bukan itu tujuannya. Okey. Dan juga dia bukan juga untuk apa? PBD ini betul untuk menentukan RPA yang guru-guru rancang berjaya tidak dilaksanakan. Tercapai atau tidak objektifnya. Okey. Yang ketiga adalah untuk tambah baik PDPC. Kalau kali ini kita buat tak tercapai, kita ubahlah. Itu tujuan PBD dilaksanakan. Kalau murid itu tak mencapai, tak menguasai apa yang kita ajar lagi, kelas akan datang, kita boleh rancang. Okey, buat penambahbaikan, penggayaan, pemulihan dan sebagainya. Okey, satunya adalah untuk bantu murid yang belum lagi menguasai topik-topik yang telah diberikan. Itu tujuan semua teman PBD. Tapi masalah sekarang ialah, isu sekarang ialah ramai guru beranggapan PBD lah menguji penguasaan murid. Diisi betul sekali. Waktu bila? Waktu SU PBD minta, sekolah minta, guru-guru isi. Jadi jangan begitu. PBD tujuan untuk menambah baikkan kualiti PDP yang kita lakukan dengan membantu murid-murid untuk memahami topik-topik itu dengan lebih dekat dan lebih jelas lagi. Alright, itu Syafiqah yang saya cerita awal-awal ni. Baiklah Cikgu Azman, terima kasih atas perkongsian termasuklah proses dan fokus matematik yang terlibat dan juga matlamat PBD dalam matematik. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika dan sekembalinya nanti lebih lanjut mengenai PBD dalam matematik tingkatan 4 dan 5. Nantikan selepas ini. Baiklah, kembali ke rancangan Didik TV bagi slot PBD dan kali ini kita akan beri fokus kepada pelaksanaan PBD dalam matematik. Tapi sebelum itu kita juga telah mengetahui tentang proses dan fokus matematik yang terlibat dan juga matlamat PBD dalam matematik. Jadi bagi anda yang terlepas, jangan risau, anda boleh juga menonton kami di saluran YouTube kami Didik TV KPM. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Azman untuk silakan dengan segmen kita iaitu pelaksanaan PBD. Silakan Cikgu. Okey, ilmu tentang PBD kita sudah maklum. Okey, apa tujuannya, apa prosesnya. Okey, sekarang kita nak lihat pula sebagai contoh bagaimana PBD ini boleh dilaksanakan dalam matematik tingkatan 4 dan 5. Okey, saya mengambil kira. Topik yang saya nak bincangkan ialah matematik tingkatan 5, okey, di mana topik bab 2 matriks. Okey, SK standard kandungannya adalah 2.2 operasi asas matrik dan standard pelajarannya adalah 2.2.3 iaitu mendarab 2 matrik.
Okey, saya akan tunjukkan sini bagaimana contoh pelaksanaan PDPC dilakukan dan bagaimana PBD boleh dilaksanakan oleh guru-guru. Ini sebagai guideline, sebagai panduan kepada guru-guru. Mungkin guru-guru ada idea lain, tak ada masalah. Ini sebagai contoh kepada pelaksanaan dalam SP kita. Okey, SK-nya adalah operasi asimetrik dan SP-nya adalah mendarat dometik. Okey, alright. So dalam kes ini saya mencadangkanlah contoh kalau saya diberikan tajuk ini dalam kelas saya akan buat begini. Induksinya ialah saya akan menerangkan pada murid-murid. Okey, saya akan gunakan slide, saya akan gunakan bahan mungkin bertulis di papan putih. Okey, bagaimana cara untuk melaksanakan pendaraban dua metrik. Okey, di mana dicadangkan dalam DSKP dicadangkan kita menggunakan kaedah ROCO. Apa itu ROCO? Guru-guru matematik akan tahulah apa ROCO. Mungkin penonton-penonton tak tahu, tapi guru-guru tahu ROCO. Jadi guru akan menayangkan langkah demi langkah bagaimana kaedah ROCO digunakan dalam mendarab dua metrik. Kemudian pada masa yang sama ialah murid akan melihat, murid akan cuba memahami dan juga guru juga akan bertanya. Okey, bertanya dari masa ke masa tentang apakah syarat untuk pendaraban dua metrik dilakukan. Jadi murid akan tahulah apakah syarat dia, iaitu peringkat metriknya mesti sama sebagaimana. Jadi di sini guru akan dapat menilai murid sama ada mereka sudah ada pengetahuan sejak ada mereka. Sudah tahu masih ingatkah pengetahuan sejak ada mereka tentang pendaraban dua metrik ini. Okey, jadi guru akan tunjuklah. Di sini guru akan guna apa? Okey, kaedah pemerhatian. Guru melihat murid, okey, sama ada mereka faham betul-betul apa yang dilihat, okey, dahi berkerut ke apakah, okey, dan lisan. Itu guru bertanya murid-murid, adakah mereka faham dan adakah mereka masih ingat lagi proses melakukan pendaraban dua metrik. Apa syaratnya? Okey, seterusnya dilanjutkan lagi. Okey, ini contoh slide yang saya akan gunakan, langkah untuk melaksanakan penerangan kaedah ROCO dalam pendaraban dua metrik. Okey, seterusnya disambungkan lagi kepada aktiviti yang pertama, yang mana kita boleh gunakan cara pertama itu murid melakukan aktiviti secara berpasangan atau bersendirian. Okey, bagi kelas yang ramai mungkin agak sukar sikit. Okey, jadi murid akan buat begini. Guru akan beri latihan dan murid cuba melakukan menjawab soalan tersebut secara berpasangan lah, bincang kawan sebelah atau kawan belakang. Jadi murid akan jawab. Saya akan cuba berikan 4 soalan mudah-mudah dahulu untuk murid cuba jawab dan pada waktu inilah, pada waktu inilah guru, saya akan meronda dari meja ke meja, saya akan perhatikan hasil kerja murid. Dan kalau ada pelajar yang ada melakukan kesilapan, apa tindakan saya? Saya akan pergi dekat dengan dia, saya akan tanya dia. Betulkah jawapan kamu ni? Macam mana kamu buat? Saya minta dia tunjuklah. Jadi dia akan terangkan. Saya takkan kata soalan kamu ni salah, jawapan kamu ni salah. Tak boleh gitu. Saya akan bimbing mereka, tanya, bagaimana mereka dapat jawapan begini? Dan mereka sendiri akan tahu nanti, okey, mereka ada buat kesalahan. Itu caranya. Alright. Kemudian, di sini apa saya gunakan? Kaedah bertulis, itu murid menulis jawapan. Dan saya juga bertanya pelajar. Jadi di sini saya gunakan kaedah lisan juga. Saya akan bertanya murid. Seterusnya, dilanjutkan lagi kepada aktiviti yang kedua, iaitu kali ini bagi kelas-kelas yang banyak. Ini contohnya sebuah berpasangan, murid akan bincang sesama kawan sebelah. Tapi ada juga murid kita dalam kelas ni yang mana suka buat kerja seorang-seorang. Tak suka nak bersembang, jenis yang malu-malu. Itu guru kena hadapi tu. Alright. Kemudian ini antara contoh lagi lah. Ada gambar-gambar, pelajar. Ada pelajar yang hanya tengok kawan menulis jawapan, dia tunggu untuk salin jawapan. Ini semua kita kena nilai. Seterusnya. Lanjutan kepada aktiviti yang kedua, iaitu guru memberikan latihan oleh sebab kelas itu ramai muridnya. Nak beri pada seorang-seorang memang sukar. Jadi apa cara kita boleh lakukan? Saya mencadangkan guru buatlah secara kerja kumpulan. Pecahlah murid kepada 3 atau 4 ataupun 5 ataupun 6. Ikutlah bergantung pada kelas kita. Alright? Di sini guru akan, ini untuk soalan saya ni, saya akan buat soalan, pecahkan pelajar dari kumpulan-kumpulan, saya akan bagi soalan spontan. Setiap kumpulan, soalan yang berlainan. Dan mereka akan cuba bekerjasama, mencari jawapan dan cukup masa 1 minit, tunjuk jawapan, murid akan tunjuk jawapan bagi pihak kumpulan lah. Benda ini saya akan lakukan sebanyak 2 ke 3 kali lah untuk mengutip markah, supaya mungkin seronok belajar matematik ni. Dalam pada kita belajar bukan seronok lah untuk matematik ni. Di sini, bagi kelas yang ramai, saya kata, bagi kelas yang ramai, guru-guru boleh gunakan kaedah ini. Pecahkan murid kepada kumpulan-kumpulan kecil supaya penumpuan kita, fokus kita lebih kepada ikut kumpulan, bukan lagi individu. Bagi ada sekolah tu murid yang kecil, senang seorang-seorang, tapi untuk yang ramai ni, inilah caranya. Next, tengok apa lagi. Selepas itu, dah uji ikut kumpulan, apa kita buat lagi? Kita pergi step yang lebih lanjut lagi,
yang murid yang agak-agak slow sikit tu, kita lebih dekatkan mereka. Okey, berikan latihan tambahan lagi, okey, tegur mereka lagi, tanya mereka lagi. Yang dah laju ni, kita proceed kepada aktiviti yang ketiga. Okey, apa aktivitinya? Di sini saya akan minta pelajar-pelajar pamerkan markah mereka, okey. Pelajar pamerkan jawapan mereka dan kita beri markah, okey, dengan tepat menggunakan kaedah itu. Okey, dilakukan untuk 3 keempat soalan tadi. Okey, kaedah yang kita gunakan adalah kaedah ROCO. Okey, seterusnya selepas di sini kita guru-guru boleh gunakan ketiga-tiga kaedah. Pemerhatian, melihat tingkah laku murid, okey, melihat bagaimana keaktifan murid dalam menyelesaikan masalah. Okey, lisan, kita bertanya murid-murid, sesama rakan mereka juga bersembang bertanya tentang jawapan, dan bertulis. Dan tentulah belajar menulis dalam lembaran kerja jawapan mereka lah. Guru-guru akan menilai ketiga itu. Okey, ini contoh. Buat kumpulan kecil, saya buat kumpulan berempat dan bertiga lah. Okay, murid saya hari tu mungkin datang, ramai datang, kita akan buat kumpulan berempat. Kalau tak ramai datang, mungkin bertiga. Maksudnya kita asingkan lelaki dan perempuan lah, supaya mereka tak ada rasa malu-malu semua tu. Okey, seterusnya, tengok, ini contoh lagi, perhatian dan bertulis yang saya lakukan. Okey, seterusnya kita pergi lanjut lagi pada aktiviti yang keempat. Aktiviti apa? Di sinilah saya nak lihat, pelajar-pelajar mungkin ada yang lebih ke hadapan. Okey, penguasaan mereka lebih baik. Di sini kita akan lakukan yang keempat, iaitu saya akan minta nama pelajar. Pada hari tersebut saya lakukan bagaimana? Saya buat cabutan nama. Okey, sebutan cabutan nama. Okey, saya akan pilih seorang pelajar untuk hadir ke hadapan. Okey, mereka berdiri di hadapan papan putih dan saya akan berikan mereka soalan spontan. Dan mereka perlu menjawab, seterusnya menerangkan kepada pelajar-pelajar lain, rakan-rakan lain, murid-murid lain tentang bagaimana proses mereka menjawab soalan pendaraban 2 matematik menggunakan kaedah ROCO. Di sini murid-murid semua boleh tengok kawannya menerangkan, mereka boleh dapat faham. Sebab kadang-kadang penerangan cikgu tu mereka kurang jelas. Tapi kadang-kadang sesama rakan mereka lebih jelas lagi kerana bahasa mereka gunakan tu. Okey, so di sini kita gunakan kaedah bertulis dan lisan. Okey, seterusnya, ini contoh saya panggil pelajar-pelajar murid-murid datang ke depan. Okey, ada pelajar yang berani datang ke depan. Tak panggil pun mereka berani. Tapi ada pelajar yang terpaksa kita sebut nama, mereka panggil datang ke depan. Okey, tetapi semua pelajar harus diberikan peluang untuk datang ke hadapan dan hadirlah, memberi penerangan, okey, menunjukkan kebolehan mereka. Alright, ini contoh pelajar-pelajar saya yang mana mereka ini berani datang ke depan. Okey, contoh. Okey, ada yang berani datang, boleh menulis dengan baik jawapan, boleh menerangkan dengan baik dengan depan. Itu semua pentingnya. Okay, jadi ketiga-tiga proses pentaksiran ini perlu kita lakukan. Saya ulang lagi sekali, iaitu pemerhatian, okay, lisan dan juga penulisan. Okey, seterusnya kita tengok contoh pelajar-pelajar saya ini, okay, dia berani datang ke depan, menulis, okay, kemudian menerangkan dengan baiklah. Okay, tak semua pelajar berani buat gitulah ya. Okey, dan penutupnya bagaimana? Okey, saya pun bertanya kepada murid-murid semua tentang pemahaman mereka tentang kaedah ROCO yang mereka gunakan tadi. Mereka faham tak faham? Okey, mereka boleh tak boleh? Dan tentulah sebagai penutup pada pembelajaran, kita akan berikan hadiah kepada murid-murid tersebut sebagai galakan supaya mereka terus seronok belajar matematik dan terus terasa matematik susah. Sebab mindset pelajar matematik susah. Itu kita kena ubah selalu. Okey, dengan cara beginilah caranya. Okey, Syafiqah, silakan. Ya, Cikgu Azman, terima kasih atas perkongsian juga. Kali ini kita pun telah mengetahui pentaksiran dalam matematik bukan sekadar pentaksiran tetapi juga melibatkan pelibatan murid secara holistik dan juga kemahiran bersosial dalam kelas ya. Kita akan berhenti berehat seketika dan pastikan anda setia menonton Didik TV KPM. Kita bersua kembali dalam slot PBD Didik TV KPM dan kita pun telah mengenali bagaimana hendak melaksanakan PBD dan ia melibatkan secara pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Jadi kali ini kita akan kupas pula cara perekodan PBD dan untuk tujuan itu saya ingin menjemput Cikgu Azman untuk teruskan perbincangan hari ini. Silakan Cikgu. Okey, mengajar sudah, menilai pun sudah, tinggal lagi untuk merekodkan pula. Okey. Ada guru yang beranggapan bahawa TP ini perlu diberikan pada hujung setiap sesi. Setiap habis topik kita akan bagi. Tapi sebenarnya PBD ini bukan begitu. Setiap kali kelas dilaksanakan, kita boleh berikan TP kepada murid-murid. Cuma TP-nya berapa sahaja. Okey, jadi untuk kepada hari ini dalam matematik kita ada 6 TP semua. Okey, TP 1, 2, 3, 4, 5. Semua guru tahu. TP 1 pengetahuan asas, okey. Yang kedua pengetahuan asas, okey. Yang ketiga adalah aplikasi kefahaman, okey. Yang keempat, kelima, keenam, seterusnya lagi. Okey, keempat, kelima, keenam ni berkaitan dengan boleh menyelesaikan masalah.
aplikasi kemahiran untuk selesai masalah. Okey. Yang kelima, pengetahuan kemahiran untuk selesai masalah yang rutin. Dan yang keenam adalah masalah-masalah yang kompleks. Tapi untuk hari ini, untuk pembelajaran kita 2.2.3 ini, paling tinggi TP boleh diberi oleh seorang guru adalah TP 4 sahaja. Kerana dia tidak melibatkan masalah rutin. Tidak melibatkan masalah yang kompleks. Hanya melibatkan pemahaman sahaja. Jadi, paling tinggi kita boleh pergi adalah TP 4. Tetapi, PBD itu perlu dilaksanakan. Alright. Okey, TP berapa untuk murid-murid pada hari ini? Okey. Untuk SK 2.2, operasi aritmetik, 2.3. Dalam topik 2.2 ini, ada 7 SP yang perlu murid lalui. Hari ini kita hanya belajar SP yang ketiga. Maksudnya murid sudah belajar SP yang pertama, kedua, ketiga. Masih ada lagi 4 lagi yang mereka perlu habiskan, baru boleh nilaikan secara keseluruhannya. Jadi untuk hari ini, macam saya kata tadi, paling tinggi kita boleh beri TP lah TP 4 saja. Itu aplikasi kemahiran untuk selesaikan masalah yang ringkas. Jadi, kalau nak pergi TP 5, TP 6, dia harus pergi pada aspek penyelesaian masalah yang rutin ataupun yang kompleks. Okey, jadi pada hari ini kita tengok lagi sekali, apa lagi? Yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Ada 7 subtopik dalam 2.2 ini. Habis ketujuh ini baru kita boleh buat kesimpulan secara keseluruhan, TP 6, TP 1 dan sebagainya. Okey, so untuk hari ini, kelas kita pada hari ini 2.2.3, berapakah TP yang saya berikan dan bagaimana TP saya tentukan? Kita lihat satu persatu. Okey, TP berapa untuk anak murid saya ni? Okey. Mendarat 2 matrik. Tidak boleh beri TP 5 dan 6 macam saya kata tadi. Kenapa? Kerana tidak ada soalan yang melibatkan penyelesaian masalah rutin dan juga bukan rutin ataupun kompleks. Okey. Jadi, contoh begini. Murid saya dalam kelas, saya perhati, saya menilai, mereka ini ada buat perbincangan. Seorang menerangkan, seorang mendengar. Senyap saja. Ada satu jawapan. Jadi, di sini berapa TP saya boleh bagi? Pada hemat saya beri TP 2 untuk pelajaran ini. Sebab saya nampak dia faham. Dia faham. Tapi rakan sebelah tu, TP 3. Kerana dia boleh menerangkan pula kepada kawan-kawan tadi. Macam mana dapat soalan itu? Okey. Berikutnya, pelajaran yang berikutnya, gambar yang berikutnya. Okey, dia berani datang ke depan. Dia boleh menerangkan juga sebab dia TP 3 juga. Okey, TP 3 juga. Sebab dia ada keyakinan datang ke depan, menulis dan menerangkan jawapan. Okey, seterusnya. TP berikutnya lagi. Muridnya ini lagi. Okey, mendarat 2 matrik lagi sekali. Okey, gambar lagi. Tidak boleh beri, macam sama tadi, tidak boleh beri TP 5, TP 6. Okey, pelajar ini pula. Dia datang ke depan, dapat soalan spontan, tetapi dia mampu menjawab, mampu menerang pada murid-murid lain. Maksudnya di sinilah dia sudah mahir, sudah menguasai kemahiran, ada pengetahuan dan boleh menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi saya boleh beri dia paling tinggi ialah TP 4. Okey, kenapa tadi saya kata tadi ialah TP 4 kerana dia faham isi kandungan, dia boleh menerangkan dan dia boleh menyelesaikan soalan yang saya berikan itu on the spot gitulah. Okey, jadi TP 4. Kenapa tak bagi TP 5, kemudian bagi TP 6? Kerana tidak ada penyelesaian masalah yang rumit-rumit, yang kompleks. That's why lah diberikan TP 4 sahaja. Okey. Contoh, saya buat catatan. Saya ni sebagai seorang guru, kita boleh buat penilaian pada bila masa saja. Contoh macam hari ini, saya yang contoh dalam lembaran kerja saya. Pelajar ini TP berapa saya boleh beri? Kenapa justifikasi dia? Okey, pelajar ini kenapa dia dapat begini? Okey, dia saya simpan. Okey, simpan rekod ini dalam buku rekod saya, okey, dalam lembaran kerja saya, saya ambil gambar juga dan sebagainya. Tapi guru-guru mesti rekod dan analisis setiap penguasaan murid tersebut. Okey, atas kreativiti dan proaktif guru lah. Kadang-kadang ada guru buat senarai semak, okey, kadang-kadang ada guru guna template yang kawan-kawan kongsikan, okey, dan sebagainya. Tapi macam-macam jenis. Gambar pun boleh dijadikan sebagai bahan evidence, bukti. Okey, borang saya semak aplikasi ni semua ni memang kena ada lah. Tapi tak sebenarnya wajib lah. Ya? Okey, selain satu format bukan untuk sekolah. Tapi untuk kita sebagai guru memang perlu ada apa saja kaedah. Itu dulu. Asalkan bila dirujukkan, tahulah pelajar ini boleh dapat TP berapa. Okey, rekod ni ada di mana? Boleh simpan di rata-rata saja. Okey, dari masa ke semasa kita kena buat. Okey, boleh simpan dalam buku rekod mengajar, okey, boleh simpan dalam rekod transit, senarai semak, semua ada. Macam saya kata tadi, gambar pun boleh, video pun boleh. Okey, supaya nanti budak tak pertikaikan kenapa dapat. Okey, kenapa dapat TP 6, kenapa tak dapat TP 1, kenapa dapat TP 3, semua kena ada jawapan. Alright. Tetapi ada juga okey, kebaikan PBD ni.
kalau kita buat PBD dengan bagus, okey, yang pertama sekali, dapat ubah pendekatan PBD. Dapat ajar secara individu, okey, beri soalan latihan, okey, ataupun buat penambahbaikan. Okey, dapat kesan kelemahan. Ini paling penting sekali PBD ni. Okey, kesan kelemahan guru sebagai mengajar dengan murid juga. Okey, dapat kesan semua tu lah. Okey, tetapi dalam membuat PBD kita harus ada juga tentang satu perkara, itu pertimbangan profesional. Okay. Guru-guru jangan buat memberi tipi kepada murid-murid berdasarkan emosi, tak jujur, ataupun asalkan ada rekod memadai. Jangan begitu. Okay. Kita harus ada pertimbangan rasional, kerana ada murid yang kerap tak ada sekolah, okay, ataupun tak aktif, okay, ataupun hyperaktif pun ada. Jadi guru-guru kena gunakan pertimbangan profesional lah di sini. Okay, kerana apa? Guru-guru ada pengalaman, ada pengetahuan. Jadi perlu menilai dengan sejujur-jujurnya supaya tipi yang diberikan itu memang sepatutnya tipi itu murid dapatlah. Okay, jangan beri tipi 3, tipi 4 sedangkan murid itu dalam kelas tak tahu apa pun. Tapi kalau dia baik yang kita bagi tipi 4. Jangan begitu. Ataupun ada isu juga, guru bagi tipi 3, tipi 4 sebab apa? Kalau bagi 1, 2 nanti kena buat latih tubi pula, kena buat program pula. Jadi tak mau gitu. Okay, alright. Jadinya pertimbangan profesional guru tu harus, kerana guru-guru ada pengetahuan, okey, ada tanggungjawabnya profesional, okey, ada input tentang murid tersebut, okey, pengalaman mengajarnya lama, okey, dan juga jangan ulas, jangan beri markah selalu cakap tadi, jangan beri tipi berdasarkan emosi kita. Kita rasa suka budak tu, bagi markah tinggi. Tak suka budak tu, bagi markah rendah. Jangan begitu. Okey, alright. Jadi guru-guru semua, PBD lah wadah terbaik. Jika kita semua faham, hayati benar-benar apa tujuan PBD ni, ianya adalah wadah terbaik sekali dalam menghayati falsafah pendidikan negara kita. Okey? Jangan anggapkan ini sebagai satu bebanan. PBD itulah untuk menambahkan kualiti kelas yang kita ajar dan juga membantu murid-murid kita mencapai matlamat untuk melahirkan murid-murid yang fikrahnya matematik. Okey, itu saya nak kongsikan hari ini kepada guru-guru dan juga semua. Baiklah Cikgu Nur Azman, terima kasih atas pencerahan yang terperinci bagi PBD dalam matematik. Pencerahan ini bukan sekadar kita mengetahui, tetapi kita harus teliti kembali dan juga praktikkan, terutama bagi sekolah untuk guru-guru kita mengaplikasikan proses PBD dalam matematik dengan lancar. Dan juga kepada anda semua, harap dapat memberi manfaat dan pencerahan yang lebih jelas mengenai PBD dalam matematik tingkatan 4 dan 5. Terima kasih Cikgu Azman sekali lagi, dan tidak lupa juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Faradzila. Sehingga kita berjumpa lagi, ya, nantikan episod PBD akan datang. Saya Syafiqah Farahin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.